Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis 33, muka surat 25. Man zabba an irdi akhihi bil ghibati, ya'ni bil maghibi, kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla ay ya'tiqahu minan nar. Sesiapa mempertahankan kehormatan saudaranya ketika ketiadaannya, yakni di belakang, Allah berhak membebaskannya dari neraka. Apabila ada orang memburuk-burukkan saudara kita, saudara muslim, lalu kita cuba mempertahankan dia, Allah akan membebaskan kita daripada api neraka. Hadis sebagaimana terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani, dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Menurut Imam As-Suyuti dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, hadis hasan. Sebagaimana dalam Al-Jam' As-Saghir dan juga Majma' Az-Zawaid, tulisan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhraja min tariqil muslimina syai'an yu'dihim kataballahu lahu bihi hasanatan, wa man kataba lahu 'indahu hasanatan adkhalahu bihal jannah. Sesiapa mengeluarkan atau menyingkirkan, mengeluarkan yakni dengan maksud menyingkirkan dari jalan kaum muslimin sesuatu yang menyakiti mereka, sama ada duri-duri, robah-robah kayu dan sebagainya, dia membuang sesuatu yang boleh menyakiti kaum muslimin daripada jalan, kerana jalan itu adalah jalan lalu lalang orang ramai, termasuk orang Islam. Lalu dia mengambil usaha untuk membersihkan, membuang, Allah akan menulis untuknya satu kebajikan. Sesiapa yang ditulis untuknya satu kebajikan di sisi Allah, Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Kerana kebajikan adalah pahala di akhirat. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan barang siapa yang ahsan, melakukan kebaikan, untuk dia husna, kebaikan juga, iaitu para mufassirin mentafsirkan itulah syurga. Dan Nabi SAW menyebutkan semua kebaikan ini adalah cabang-cabang iman. Semua kebaikan menunjukkan kepada iman. Al-iman sab'un wa bid'un wa sab'una syu'bah. Dalam satu hadis yang masyhur yang selalu kita mendengar alim ulama kita baca, kata Nabi SAW, iman ada 70 cabang lebih. Bid'un ini lebih daripada 5. Iman ada 75 cabang lebih. 77, 78, mungkin 79. Dan ada ulama menghitung iaitu dalam sekitar 76 cabang.
Ada satu kitab Syu'abul Iman, Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi dia tulis satu kitab cabang-cabang iman. Kalau tak silap dalam kitab itu ada 77 cabang semua. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi iaitulah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang yang paling rendah, imatatul adza 'anil tariq, membuang sesuatu yang boleh menyakitkan daripada jalan. Itu menunjukkan cabang iman. Orang yang melakukannya itu menunjukkan bahawa dia beriman kepada Allah Ta'ala, kerana Allah suka kepada kebaikan. Hadis ini terdapat dalam Musnad Ahmad, Imam Ahmad, Al-Mu'jam Al-Awsat, Imam Al-Tabrani. Hadis tadi Mu'jam Al-Kabir. Imam Al-Tabrani ini ada 3 Mu'jam. Al-Kabir, Al-Awsat. Al-Awsat ni yang pertengahan. Dan ada di pula Al-Mu'jam As-Saghir. Al-Mu'jam As-Saghir. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaud, hasan li ghairih. Hadis ini hasan li ghairih. Biasanya ada hadis hasan li ghairih ini hadis yang dhaif, tapi ada hadis lain yang menguatkan dia, lalu dia naik martabat yang menjadi hasan li ghairih, menjadi hadis hasan dengan sebab dukungan daripada hadis yang lain. Begitulah, wallahu a'lam, mungkin maksudnya begitulah maksudnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis 35, man nafasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Sesiapa melepaskan, membebaskan dari orang yang berhutang dengannya atau menghapuskan darinya, dia akan berada di bawah naungan aras pada hari kiamat. Jadi bila ada orang berhutang dengan kita, dia susah menangguh, memanjang, kita pun tahu kata dia memang susah sungguh. Lalu kita kata tak apalah, saya halalkan. Itu mana maha anhu. Maha anhu, membebaskan saudara kita daripada hutang, maka Allah akan gantikan untuk kita dengan naungan daripada aras. Naungan daripada aras, iaitu kita mendapat gantian yang lebih baik. Hadis sebagaimana dicatat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Musnad Imam Ahmad. Begitu juga Sunan Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaud, isnadnya sahih. Isnad hadis ini adalah sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran aw wada'a lahu azallahu Allahu yawmal qiyamati tahta dhilli arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. Sesiapa memberi tangguhan kepada orang yang susah, yakni tidak dapat membayar hutang pada tarikh yang dijanjikan, atau menggugurkan hutang darinya. Kalau yang tadi ini makna dia gugur terus, yang ini kalau dia tak gugur pun makna dia bagi tangguh. Bila orang tu datang tak boleh nak bayar, dia bagi tangguh. Ataupun dia menggugurkan terus, lagi baiklah. Kalau dia bagi tangguh saja pun, kata Nabi, Allah akan menaunginya pada hari kiamat di bawah arasnya. Pada hari tidak ada naungan melainkan naungannya, yakni naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis terdapat dalam Sunan At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut Imam At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Jadi Imam Tirmizi ini dia lain sikit istilah dia. Biasa kalau ulama-ulama lain dia sahih, kalau tak sahih hasan. Tapi Imam Tirmizi ini ada satu istilah lain, hasan sahih. Dia gabung dua-dua itu, hasan sahih. Jadi banyak kemungkinan lah kenapa dia letakkan dua-dua martabat itu. Kerana biasa kalau hadis sahih lah, hadis hasan saja. Kemungkinan hadis ini ada dua jalur,
Ini ada dua jalur, satu jalur sahih, satu jalur hasan, maka dia hasan sahih. Wallahu a'lam. Itu perlu dirujuk kepada ulama-ulama yang pakarlah dalam bidang hadis untuk kita memahami istilah Imam At-Tirmizi. Tapi banyak dalam Sunan Tirmizi, Imam At-Tirmizi dia gunakan istilah ini, hasan sahih. Ada ketika dia sebut hasan saja, ada ketika dia sebut sahih saja, dan ada satu lagi istilah dia sebut gharib. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Hadis yang hampir sama turut terdapat dalam Sahih Muslim dari Abu Al-Yus radhiyallahu anhu. Ini pun jangan-jangan kita dengar seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Al-Yus. Dan kita selalu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abu Hurairah, Aisyah, Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin. Tapi ada di sana sahabat-sahabat yang tak banyak riwayat hadis. Ada sahabat-sahabat yang 1, 2, 10. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru, Abdullah bin Abbas. Itu sahabat-sahabat dipanggil orang yang al-mukassirin, orang yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya sahabat-sahabat yang muda-muda yang tak sibuk dengan pemerintahan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tak banyak kerana mereka ni sibuk dengan pemerintahan dan tak buka kelas mengaji sangat. Jadi sebab itu macam Sayyidina Abu Bakar ni, dia sejak dia masuk Islam, dia telah mewakafkan dirinya untuk belajar daripada Nabi, dan begitu juga selepas Nabi wafat, dia tidak melakukan pekerjaan yang lain melainkan mengajar, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'allahu tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayil huril ayni sya'a. Sesiapa menahan kemarahannya sedangkan dia mampu melaksanakannya. Mana dia boleh marah, bahkan dia boleh meluahkan kemarahan itu dalam bentuk tindakan. Contoh, dia ada kuasa, dia ada wang, ada kekayaan, dan orang yang menyebabkan kemarahan dia itu orang miskin yang selalu dia support, dia belanja. Tapi kata Nabi, dia tahan kemarahan sedangkan dia mampu melaksanakannya, Allah akan memanggilnya di akhirat nanti di hadapan sekalian makhluk, lalu disuruh memilih dari al-hurul al-ain, yakni bidadari dalam surga mana yang disukainya. Jadi menggambarkan bahawa orang yang ada kuasa ni, dia nak tahan marah ni benda sukar. Dia boleh, dia kadang-kadang reaksi spontan. Bila orang lawan dia, stop bantuan, contoh begini. Contoh begitulah. Tapi dia tahu bahasanya kalau orang itu hak dia lah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ni tak boleh menghukum berdasarkan kepada perasaan. Mesti berdasarkan kepada, jangan campur aduk. Kadang-kadang kita berkrisis sama-sama keluarga, adik-beradik, kita campur adukkan dengan memutuskan silaturahim. Padahal yang perlu kita lakukan itu ialah menuntut hak kita. Sebagai contoh, dalam masyarakat Melayu ini, masalah yang biasa berlaku ialah perebutan harta pusaka. Berebut harta pusaka, dan kebetulan contohlah kita kata abang sulung itu dia bagi tak adil. Dia tak bagi tak adil, lalu kita balas balik dengan reaksi tak bercakap dengan dia. Dan kita sebut kat dia, kita kata mula daripada saat ini kita bukan lagi adik-beradik. Jadi dia buat salah, lalu kita membalas dengan kesalahan lebih berat daripada dia, iaitu memutuskan silaturahim. Nabi sebut dalam hadis, la yadkhul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi kita nak buat apa? Kita tuntut hak kita.
Hatta nak buat laporan polis pun tak ada masalah. Dan juga hatta kita dakwah di mahkamah pun tak ada masalah. Tapi dari segi silaturahim tetap kita kena jaga. Kalau dia sakit, kita kena ziarah. Kalau dia jemput kenduri, kita lah yang awal kena pergi. Mana jangan campur adukkan. Jadi sebab itu kaedahnya senang, tuan-tuan sekalian. Orang buat salah, kita tetap kena buat benda betul. Kalau tidak, kita dengan dia tak ada beza. Kalau kita dengan dia tidak ada beza. Jadi begitulah juga. Nak membasmi satu kemungkaran, jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang baru. Nak membasmikan satu kemungkaran, jangan menimbulkan satu kemungkaran yang baru. Patah Melayu menyebutkan, jangan marahkan nyamuk bakar kelambu. Kelambu tak ada kena mengenal pun. Jadi tuan-tuan sekalian, mungkin tuan-tuan kata, ustaz sembang senang lah, tak kenal kat ustaz. Tapi mana sekarang ni kita cerita ni dari sudut agama. Agama nak begitu. Sebab itu Nabi SAW sendiri pun macam-macam orang musyrikin kata dekat dia. Gila, tuan-tuan sekalian, macam-macam. Tak ada bahasa yang mereka tak sebut. Tapi Allah Ta'ala kata, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Wahai Muhammad, sampaikan dengan sejelas-jelasnya dakwah yang disuruh oleh Allah untuk kamu sampaikan, dan berpalinglah daripada orang jahil. Makna berpaling ni jangan layan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita tak akan berjumpa bila Nabi dihamburkan kata-kata kesat, lalu Nabi membalas dengan kata-kata kesat juga, tidak ada. Bahkan Nabi bersabar kepada Allah. Dan sebab itu tuan-tuan sekalian, innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Allah berjanji bahwasanya orang sabar ini akan diberi pahala tanpa hisab. Memang susah, sabar ni susah. Dan kesabaran ini, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dalam surah As-Sajdah di hujung. Allah Ta'ala sebut faktor Allah Ta'ala bagi kekuasaan, kepimpinan dua, dan kami jadikan di kalangan mereka itu imam-imam, ini pemimpin-pemimpin, tak kala mereka bersabar. Jadi kesabaran ini, nah bangsa yang nak memimpin dunia ini, dia kena bangsa yang sabar, tahan, yang berdaya tahan, dan pada yang sama yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ni jenis bila orang kata satu kita balas 10, mana belum lagi lah boleh memimpin. Masing-masing boleh semak-semak lah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita boleh tengok dalam aliran-aliran yang bertembung ni, tengok siapa yang paling boleh menjaga lisan, sama lisan maqal atau lisan dia panggil tulisan. Tuan-tuan tengok sekarang tengah bertembung sekarang ni, golongan Asy'ariyah bertembung dengan Salafiyah, dan golongan Sufi bertembung dengan Salafiyah juga. Tengok, tuan-tuan perhati tengok, siapa yang menjawab dengan hikmah, siapa yang menjawab dengan hujah, siapa yang menjawab dengan menjaga lidah dan sebagainya, maka insya-Allah dia akan menang dan dia akan berjaya dan sebagainya. Sebab itu kebenaran tidak boleh ditangani dengan kebatilan, kerana Allah akan menewaskan kita dari aspek kebatilan itu. Allah akan menewaskan kita di aspek kebatilan tersebut. Sehingga akan memang tuan-tuan sekalian, benda-benda sebegini ni sangat-sangat penting. Dia panggil adab dan juga akhlak. Syekh Badi'ul Zaman Said Nursi, seorang tokoh, pada ketika di akhir-akhir kejatuhan kerajaan Osmani dulu, orang tanya dia, pada saat itu memang Islam dah sangat lemah. Orang tanya dia, kenapa Barat yang mendokong kebatilan boleh menewaskan kita yang mendokong kebenaran? Kita orang Islam, pada kita ni ada Quran hadis, dan jahat-jahat kita, lekeh-lekeh kita pun kita ada iman dan sebagainya. Tapi mereka pula kafir, tidak percaya pada Allah. Tapi kenapa mereka boleh tewaskan kita? Lalu dia menjawab, Allah memenangkan mereka atas kecelaruan kita. Kita bergaduh sama-sama sendiri, dan kita tidak mementingkan sistem disiplin,
Jadi boleh tengoklah, boleh baca dalam satu. Kerana orang Islam ni dia marah apabila orang menulis benda yang betul. Itu kesilapan kita. Bila orang menegur kita, orang mengulas kita dalam benda yang kesilapan kita, biasa akan ditomah orang itu sebagai anti-Islam. Padahal dia, tuan-tuan sekalian, dia menulis yang benar. Syekh Rashid Ridha, dia masih hidup, sempat hidup pada zaman kejatuhan kerajaan Osmani. Dia ada menulis satu buku. Dia menyebutkan kekurangan-kekurangan kerajaan Osmani dari segi borosnya, dari segi, sehingga kan orang Arab pada zaman itu menganggap kerajaan Osmani sebagai penjajah. Kerana banyak kekayaan-kekayaan itu semuanya dibawa dilungguk di Istanbul, dilungguk di Turki, dan mengabaikan nasib orang Arab termasuk di Mesir dan sebagainya. Itu menyebabkan faktor, dan kita yakin bahwasanya kalau suatu kerajaan itu benar, dia tidak akan jatuh. Ya, satu kerajaan yang benar itu tidak akan jatuh. Sebab itu kita kena baca sejarah dengan jujur. Mesti ada sebab. Sama juga Andalus, kita baca sejarah kejatuhan Andalus dengan baca sejarah yang terpilih. Ya, seolah-olah macam semuanya disebabkan oleh gerakan Kristian, Salibiyah dan sebagainya. Tapi cuba kita baca dengan jujur. Ya, Salibiyah itu menambahkan kejatuhan, tapi kejatuhan yang sebenarnya itu ialah berperang sama-sama sendiri. Dipanggil Al-Muluk At-Tawaif. Wujud kerajaan yang kecil-kecil yang saling berperang di antara satu sama lain di Andalus pada ketika itu. Dia macam ginilah, tuan-tuan dan sekalian. Orang dia dah ada sakit jantung, tunggu masa nak jatuh. Bila orang menghalalkan pistol pada dia terkejut. Kawan tu tak ada tembak lagi. Dia terkejut, jatuh, mati. Tapi orang yang tengok itu, bila dia tulis dengan tak jujur, dia kata kawan itu mati dengan sebab dihalalkan pistol kepada dia. Yang kita dengar pada hari ini, kita faham bila dihalalkan pistol makna ditembak. Padahal belum tembak. Dihalalkan pistol tak semestinya ditembak. Maka begitulah, tuan-tuan sekalian. Sejarah yang panjang. Sejarah yang panjang yang kena baca dengan penuh kejujuran. Sejarah ni mesti dibaca dengan penuh kejujuran. Dan ada rahsia juga kenapa kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi, sehebat-hebat dia, kerajaan dia hanya 100 tahun saja. 100 tahun saja bertahan. Karena dia hebat, tapi datang kepada anak beranak dia balik pada kemewahan. Balik di hujung saja tudur. Dia juga berlaku pembunuhan dalam keluarga sendiri kerana merebut kuasaan dan sebagainya. Itu faktor-faktor kejatuhan yang perlu kita baca dengan dengan jujur, dengan jujur. Jadi tuan-tuan dan taala sekalian, kita balik sebut tadi bahasanya jangan kita bertindak apa-apa saja dengan kemarahan. Kerana itu akan menjadi faktor kegagalan dalam hidup kita, terutama sekali orang yang dia merasakan bahawa ada sesuatu yang dia perlu pertahankan atas nama agama. Mesti dia pertahankan dengan penuh hikmah, dan mesti mementingkan hujah dan juga fakta. Dan jangan kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak beradab. Kerana orang akan meninggalkan kita bukan kerana kebenaran yang kita bawa itu, kerana bahasa yang tak enak. Orang akan meninggalkan kita dengan sebab bahasa-bahasa yang tidak orang panggil telinga tak seronok dengar. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, penting dalam perkara-perkara yang sebegini strategi yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita sedang berdepan itu sama-sama saudara muslim. Sama ada kita daripada golongan Asy'ariyah kah, kita sedang berdepan dengan Salafiyah sebagai contohnya muslim. Ataupun Salafiyah dia nak berdepan dengan Asy'ariyah muslim. Sufi berdepan dengan Salafi berdepan dengan Sufi muslim. Sama-sama Islam. Menghadap kiblat yang sama. Sembahyang 5 waktu yang sama. Jadi tuan-tuan sekalian, maka kita sebut panjang lebar sikit masalah begini kerana kita rasa kita bertanggungjawab untuk meredakan ketegangan yang ada ini.
Biarlah tuan-tuan sekalian orang lain, tapi kita tidak. Kita sebagai seorang Muslim, kita pegang dengan pegangan apa sekalipun, kita tak akan gunakan lidah kita untuk mencerca, menghina sama-sama rakan Muslim sesama kita. Bahkan tuan-tuan sekalian, kita sentiasa mendoakan mereka, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian sebelum bagi salam, kita sebut assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang tanya, cuba tuan-tuan tengok dalam kitab, kita bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan tu ada orang tanya, bagi salam kat siapa tu? Kemudian ke kiri pula, assalamualaikum warahmatullahi. Para ulama kita menjawab, memberi salam kepada sekalian orang beriman yang sebelah kanan kita, dan memberi salam pada sekalian orang beriman, termasuk malaikat yang soleh, termasuk orang sebelah kiri kita. Jadi jangan salam itu dibatalkan pula dengan ungkapan-ungkapan yang tak sepatutnya yang kita terbit daripada mulut kita untuk saudara-saudara kita, yang menggambarkan sudah tidak ada salam lagi pada ketika itu. Balik pada hadis kita, hadis 38. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana hayyinan layyinan qariban haramahu Allahu 'alan nar." Sesiapa yang bersikap mudah, lembut dan senang didekati, Allah akan mengharamkannya dari disentuh api neraka. Hadis ini terdapat dalam Mustadrak Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Al-Hakim ini dia survey, itu sebab dinamakan kitab dia Al-Mustadrak. Mana Al-Mustadrak ini kita boleh terjemah penemuan baru. Dia nama penemuan baru, iaitu dia survey Imam Bukhari dalam dia menenaraikan hadis, apa syarat-syarat dia. Imam Muslim pula apa syarat-syarat dia. Kemudian dia semak ada tak hadis-hadis lain yang memenuhi syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim tapi tak dimasukkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka dia himpunkan dalam Mustadrak Al-Hakim. Sekira-kira apa yang ada dalam kitab dia ini dari segi kekuatan dia sama macam dalam Bukhari dan Muslim. Cuma ulama-ulama yang kemudian ini maka menyatakan bahawa walaupun dia merasakan begitu tapi tak sampai, mana tak sampailah standard Bukhari dan juga Muslim. Lalu di backup dengan Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi dia semak, dia panggil Mustadrak ini, mana dia bantu imam, mana walaupun dia jauh daripada Imam Al-Hakim. Jadi sebab itu kata ulama, Al-Mustadrak Al-Hakim ini elok dibaca bersama dengan tashih ataupun ulasan daripada Imam Az-Zahabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga dicatat oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Kita sebut tadi Syu'abil Iman, kitab Imam Baihaqi. Dia menghimpunkan hadis-hadis yang berkait dengan cabang iman, 77 cabang iman dia himpun semua. Terdapat sekali Imam Al-Baihaqi ni, dia ni muhaddisin mazhab Syafi'i, mazhab al-Imam Syafi'i, sehingga kan para ahli ulama menyatakan bahawa tidak ada orang melainkan dia menumpang jasa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak tumpang jasa dia, melainkan seorang, iaitu Imam Baihaqi. Imam Syafi'i menumpang jasa dia kerana dia menghimpunkan hadis-hadis riwayat Imam Syafi'i, dia yang himpunkan balik, dia himpun. Itu Al-Baihaqi. Dan sebab itu sepatutnya kita mazhab Syafi'i ni kita kena khatam kitab Imam Al-Baihaqi, barulah kuat hujah dia. Sebab Imam Syafi'i sendiri dia pesan, Imam Syafi'i kata apa? Man hafizal hadis, man hafizal sunnah qawiyat hujjatu. Barang siapa yang banyak menghafal hadis akan kuat hujah dia. Tapi mutaakhir ini orang mazhab Syafi'i sendiri pun agak malas menghafal hadis. Jadi menyebabkan diambil oleh orang lain lah. Jadi sebab itu bila dia dah tak mampu, maka dia timbullah istilah-istilah pada hari ini. Barang siapa banyak bertanya lemah iman dia. Bila orang tanya dia, ustaz apa dalil kata harus haram ni, dia marah orang bila dia tak boleh buat dalil. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian tak boleh marah, kerana orang berhak untuk bertanya kepada kita. Kalau kita tak tahu, abang saya tak tahu,
Saya tidak tahu. Tapi sampai bila kita nak biarkan tidak tahu? Padahal kekuatan imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, gelaran dia apa dia tuan-tuan sekalian? Nasirus Sunnah. Itu gelaran Imam Syafi'i. Dan Narus Sunnah. Sebelum datang Imam Syafi'i, pendokong-pendokong sunnah ini dalam bab fiqh tak boleh nak panggung kepala. Tak mampu nak berhujah dengan tokoh-tokoh mazhab Imam Abu Hanifah yang brilian, yang dipanggil mahir dalam fiqh. Ya, kerana pengikut mazhab Malik pada ketika itu mahir dalam hadis, tapi dari segi fiqh hadis mereka kurang. Sehingga datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia menguasai dua-dua sekali. Kerana dia mengaji dengan Imam Malik dan dia mengaji juga dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Dia gabung kedua-dua itu. Mula daripada saat itu, dan dia yang mengasaskan ilmu usul fiqh. Jadi menyebabkan maknanya bersaing sama level dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Itu dia panggil Imam Syafi'i. Imam Al-Baihaqi, seorang tokoh hadis mazhab Syafi'i, dia himpunkan hujah-hujah mazhab Syafi'i dalam As-Sunan As-Saghir, dan ada satu lagi kitab dia Al-Ma'rifatul Asar. Kalau tuan-tuan baca kitab ni memang hebatlah. Maknanya dia hurai fiqh hadis. Fiqhul hadis dia hurai Ma'rifatul Asar. Dan satu lagi tuan-tuan sekalian, Imam Al-Baihaqi ni dia mazhab Asy'ariyah. Dia ada satu kitab dia menghimpunkan hadis-hadis, dia menghuraikan menjadi hujah-hujah, dipanggil Ahlul Hadis yang bermazhab dengan Asy'ariyah. Jadi sepatutnya orang yang berpegang dengan mazhab akidah Asy'ariyah ini, dia kena khatam kitab Al-I'tiqad Imam Al-Baihaqi ini. Kerana Imam Al-Baihaqi dia bawa ayat Quran, dia bawa hadis-hadis Nabi yang dipanggil yang menjadi hujah-hujah bagi orang-orang yang dipanggil yang berakidah, berpandangan aliran. Tapi ini pun kita tak mengaji, jarang kita mempelajarinya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, anak-anak kita ni ke depan ini sebenarnya memerlukan kesungguhan dalam mengaji ni bermula daripada usia 10 tahun. Usia 10 tahun dan sehinggalah usia dalam 25 tahun. 25 tahun mengaji tidak berhenti. Selepas itu akan lahir, kalau tak mujtahid pun hampir-hampir pada mujtahid, insya-Allah. Dan sampai bila tuan-tuan sekalian, masyarakat Melayu di Nusantara yang ada 200 juta, 300 juta, tapi tak pernah ada seorang tokoh seumpama Imam Nawawi dan sebagainya. Kerana orang Melayu ni dia terlalu rendah diri. Padahal latar belakang masyarakat Melayu berbeza jauh daripada orang Arab. Dari kelembutan dia, dari segi gaya hidup dia dan sebagainya. Tapi nampak macam mana orang Melayu, kalau bidang-bidang lain semua orang dah iktiraf. Yang mana orang Melayu dah rasa dah bahawasanya dalam bidang kedoktoran kita dah sama level dengan Eropah, dengan orang lain. Dalam bidang dipanggil ekonomi pun ada pakai ekonomi. Tapi dalam bidang pengajian Islam ini, kita seolah-olah mengatakan bahawa orang Melayu tidak boleh. Tidak boleh dipanggil. Masing-masing ada prejudis, sangka buruk dan sebagainya. Tapi syarat nak lahirkan seorang yang faqih, yang muhaddis dia panggil dalam masyarakat Melayu ini, dia kena selesaikan Quran dalam usia lebih kurang 8 tahun, kena habis hafal Quran. Selepas itu dia masuk dalam menghafal matan, mengaji kitab-kitab hadis dan sebagainya. Dan dipanggil silibus sebagai kena ikut macam mana pengajian-pengajian di timur tengah, daripada usia yang kecil lagi didedahkan. Perlu, sangat-sangat perlu untuk masa ke depan. Dipanggil orang Melayu Malaysia dan Indonesia, ada tokoh macam Imam Nawawi, Imam Suyuti yang menguasai, dipanggil yang mampu untuk beristinbat, dan tidaklah semata-mata kita meminjam saja fatwa-fatwa yang datang dari Timur Tengah yang kadang-kadang latar belakangnya itu termasuk politik. Latar belakangnya itu jauh berbeza dengan situasi daripada kita. Wallahu a'lam. Sesiapa yang bersikap mudah, lembut dan senang didekati, Allah akan mengharamkannya dan disentuh api neraka.
Musnad Al-Hakim dari Abu Hurairah, Syu'abil Iman Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut Al-Hakim isnadnya sahih, diakui oleh Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi dia semak juga, dia kata apa yang disebut oleh Imam Al-Hakim itu adalah sahih. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yatakaffalu li an la yas'ala an-nasa syai'an atakaffalu lahu bil jannah." Sesiapa dapat memberi jaminan kepadaku bahawa dia tidak akan minta sesuatu kepada orang lain, aku akan menjamin untuknya surga. Jadi tuan-tuan sekalian, selagi kita boleh berdikari, jangan minta kepada orang lain, jangan minta kepada orang lain. Sebaliknya kita menjadi pemberi. Sebagaimana hadis yang lain Nabi mengatakan bahawa tangan di atas, ayadul ulya khairun min yadus sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis 39 ini dicatat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman dari sahabat Nabi yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaud, hadisun sahih, hadis yang sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin li bailiha banallahu lahu baitan fil jannah." Sesiapa membina sebuah masjid kerana Allah, sekalipun hanya seluas sarang burung, seluas sarang yang digali oleh burung qutat. Kata ulama dalam syarah hadis, burung qutat ini dia lebih kurang besar burung merpati. Telok dia pun lebih kurang nak sama besar dengan telok burung merpati juga, burung qutat. Allah akan membina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Jadi tuan-tuan sekalian, tak ada pernah orang bina masjid besar sarang burung. Tapi Nabi nak beritahu, kalau kita saham kita walaupun kecil, Allah Ta'ala tetap bagi sama. Macam orang bina satu masjid sebiji, kita tak ada duit, kita hanya mampu beli sekaki saja. Sekaki lebih kurang besar sarang burung ni lah. Banyak tu yang kita mampu. Ataupun kita beli 2 kaki, 3 kaki, maka lebih lagi lah. Kerana di sini Nabi kata, barang siapa membina sebuah masjid lillahi ta'ala, kerana Allah, bukan kerana nak menunjuk, sekalipun hanya seluas sarang yang digali oleh burung qutat untuk telurnya, Allah akan membina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Jadi tuan-tuan sekalian, bila ada selepas ini ada orang buka wakaf nak buat masjid, jangan ketinggalan, belilah, walaupun sekaki, 2 kaki dan sebagainya. InsyaAllah ada rumah kita dalam syurga. Jadi kalau rumah dalam syurga, takkan tuan tak masuk syurga kot. InsyaAllah tuan pun akan masuk dalam syurga, insyaAllah. Hadis ini dicatat oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaud, sahih li ghairihi. Jadi asalnya hadisnya hasan, hadis hasan. Kemudian ada backup dengan sokongan hadis-hadis yang lain, sanad-sanad yang lain, maka dia naik menjadi hadis sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi dengan kerana hadis yang lain. Itu maksud li ghairihi. Hadis sahih dengan sebab dokongan daripada hadis yang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati ghurfatan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, a'addaha Allahu liman at'ama at-ta'ama wa alana al-kalama wa taba'a as-siyama wa shalla wan nasu niyamun." Di dalam syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat bilik yang dapat dilihat luarannya dari dalamnya. Maknanya bilik tuan-tuan sekalian tak pernah ada lah di dunia ini. Dari segi kehebatan dia, bilik yang sangat hebat, yang disediakan Allah untuk orang yang suka memberi makan orang lain, bercakap dengan lembut. Bercakap dengan lembut. Terjemahan kepada alanal kalam, alanal kalam,
selalu berpuasa, selalu berpuasa. Wa shalla wan nasu niyamun, dan bersolat malam ketika manusia lain sedang tidur. Ketika manusia lain sedang tidur. Itu tuan-tuan sekalian buatlah. Kalau mampu bagilah makan orang lain. Bagi makan orang lain. Buat kendurilah maksud dia. Atau bagi makan tetamu. Kemudian makan, belanja kawan-kawan. Begitu. Kita ni kadang-kadang orang Melayu ni dia suka cari kesempatan. Dia susah lah. Contohnya nak tunggu nak impun duit, nak buat kenduri, nak jamu bagi ramai sikit. Tak tahulah bila masa duit nak sampai. Kalau ni senang dia tuan-tuan sekalian. Teringat kita kata nak ambil kelebihan ni, keluar pagi-pagi tengok telefon kawan ke, ataupun tengok di kedai tu ada kawan-kawan kita ke. Tak kawan pun tak apa tuan-tuan sekalian. Tak kawan pun tak ada masalah. Kita pergi dekat tuan kedai tu, gerai tu, tak duit RM10. Ni duit RM10 ni, siapa-siapa main beli lagi, saya belanja. Jadi kawan tu kira lah RM10, maknanya kalau nasi lemak RM1, 10 bungkus. Jadi kawan main lagi, kita kata nasi lemak tak payah bayar, ada orang belanja. Senang begitu ya tuan-tuan sekalian. Jadi tak payah kita nak susah-susah nak tunggu, nak belanja 50 orang, buat kenduri 100 orang. Kita pun tak tahu bila kesempatan tu nak datang. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Tapi sebenarnya bagi orang lelaki ni, Nabi sendiri pun sebut dalam satu hadis, ma taj'alu fi imra'atik sadaqah. Nabi orang lelaki, apa yang kamu suapkan ke dalam mulut isteri kamu adalah sedekah. Jadi sebab tu kita orang lelaki ni sebenarnya tiap-tiap hari berjalan sedekah kita tu, kerana kita cari nafkah untuk beri makan kepada isteri kita, anak-anak kita dan sebagainya. Cuma ada lebihan lagi selepas itu, maka kita belanjalah tuan-tuan sekalian, kawan-kawan lagi, dan juga fakir miskin dan sebagainya. Kita belanja fakir miskin diberi pahala sedekah, belanja orang kaya diberi pahala hadiah. Dua-dua dapat pahala, jangan bimbang. Jangan ingat kata belanja kawan yang kaya tak dapat pahala. Sebab Nabi pesan dalam satu hadis, salinglah kamu beri hadiah supaya kamu saling berkasih sayang. Jadi belanja orang kaya, sebab tu dalam korban pun dia ada 3. 1/3 untuk kita dan keluarga, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah. Untuk sedekah ni adalah pemberian kepada orang yang memerlukan. Hadiah ini pemberian untuk mengeratkan silaturahim. Jiran kita walaupun dia kaya, tapi kita bagi atas tanda ingatan. Keluarga kita, kaum kerabat yang jauh, adapun yang dekat duduk satu rumah itu yang 1/3 yang pertama tadi. Ni tuan-tuan sekalian, begitulah Islam. Jangan kita ingat kata belanja orang berada tak dapat pahala, tidak. Dan dapat pahala hadiah. Dan Nabi sendiri sebut, kerana Nabi dia tak boleh terima sedekah, dia boleh terima hadiah. Dan kita yang diberi sedekah, diberi hadiah ni, jangan tak terima. Walaupun kita ni duit banyak, ada pemberada lah kita kata, terima tuan-tuan sekalian. Kerana Nabi pesan dalam satu hadis, lau uhditu bi qura'il ghanam laqabiltu. Kalau aku diberi hadiah walaupun kecil, walaupun tak begitu berharga, Nabi sebut qura'il ghanam, iaitu betis kambing. Betis kambing. Nak buat susah tuan-tuan sekalian, nak kena kikih bulu dulu, nak kena bakar, lepas tu baru jadi sup, walaupun sedap. Banding dengan daging, boleh masak terus. Nabi kata kalau aku diberi hadiah dengan walaupun dengan betis kambing, yang betis kambing itulah, betis bukan paha, betis tu bawah tu, la qabiltu, aku akan terima, kata Nabi. Lau du'aitu, kalau aku diajak makan kenduri, walaupun yang dihidang itu adalah betis kambing, la ajabtu, nescaya aku akan penuhi jemputan kenduri tersebut. Kita tuan-tuan sekalian kadang-kadang buat majlis tahlil, tanya, malam makan apa malam ni? Orang kata cucuk. Alamak dia 3 orang je pergi. Kalau malam kedua apa dia? Bihun. Ada aku 10 orang. Malam ketiga nasi penuh tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita dipanggil apa, kita pegang pandangan lah, pandangan kata baca Quran, tahlil ni sampai, tapi kalau duk main tanya malam ni makan apa, tak sampai tuan-tuan sekalian.
Tak sampai. Tak ada keikhlasan. Dan tidak ada keikhlasan. Sebab tu anda pernah melawak di satu tempat. Kita buat asing-asing. Buat majlis tahlil saja tak ada kenduri. Buat kenduri saja tak ada tahlil. Senang dia panggil. Yang main itu dia main nak makan kenduri, mana kita ambil pahala sedekah kenduri itu untuk si mati. Mana kita sendiri buatlah ataupun orang balai Islam ke buat Islam. Sebab kadang-kadang bila gabung dengan kenduri ni mengganggu niat dia panggil. Mengganggu niat. Sama juga bila main sembang jenazah dapat sampul. Tu pun kena jaga-jaga juga Islam. Ada seorang tu dia kata, dia pun tak tahulah dia kata tu kerana dia sungguh-sungguh ke dia terlepas cakap ke dia melawak ke. Bila dijemput untuk sembang jenazah dia kata, jom kita pergi, boleh juga RM5. Dia sebut begitu. Dia sebut, jom kita pergi. Boleh juga RM5, komen-komen dia kata. Jadi makna kalau pergi semayang sebab RM5, itu dia mengganggu niat. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, sebelum waktu tu tahun 2000 berapa, 2008 anda mengaji di Insaniah, ada seorang pensyarah itu, dia profesor lah, tak sebutlah nama dia ni. Sebelum dia balik itu dia pesan, dia kata sebelum aku nak balik, dia nak balik dah pencin balik. Dia kata aku nak pesan, dia kata dalam masyarakat kamu ni ada satu benda yang tak ada dalam masyarakat lain. Kita perlu tunggu dia nak sebut apa. Kita mendengar apa dia, Tuan Syekh apa dia. Dia kata sembahyang dapat duit, dia kata. Kita pun kata sembahyang dapat duit. Sembahyang yang mana satu? Sembahyang jenazah. Dia kata tak ada dalam masyarakat lain, dalam masyarakat Melayu. Dia sembahyang dapat duit. Ni live pula ni semua ni boh-boh nak marah kita lah. Tuan-tuan sekalian, kalau boleh tak bayar. Maknanya buang, biarlah sikit tak apa yang datang. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Ni kita nak cuba, orang panggil nak cuba faham satu hadis Nabi. Kok lah kita panggil, mungkinlah, bukan kita kata muktamad, mungkin kesilapan, mungkin kita hurai itu salah. Kerana pun tak sebut kata benda itu, dia panggil huraian itu tepat 100%. Nabi sebut dalam satu hadis, satu jenazah yang disolatkan oleh 40 orang yang beriman dan tidak syirik pada Allah, Allah akan menerima syafaat mereka untuk jenazah itu. Nabi sebut 40 orang yang tidak syirik pada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak andaikan maksud Nabi ni syirik dalam hadis ini dalam bentuk syirik akbar, makna satu jenazah yang disalatkan oleh 40 orang yang tidak, orang panggil apa, tidak menyembah berhala, jauh. Sebab orang yang menyembah berhala dia tak main dengan jenazah. Jadi mungkin kemungkinan dia panggil yang kita kata yang dekat dengan maksud itu ialah syirik khafi dia panggil. Nah, syirik yang khafi maknanya mungkin dia datang itu sebab orang tu ada pengaruh, dan dia datang itu sebab dia panggil begitu begini dan sebagainya. Itu yang menyebabkan di antara faktor doa tidak mustajab itu apabila tidak ada keikhlasan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, tak apa sikit tak apa yang datang, tapi datang itu dengan hati yang ikhlas dan dia faham bahawasanya nak bantu sembahyang jenazah inilah cara nak bantu kawan dia dan sebagainya. Dan tuan-tuan sekalian, itulah kita sama-sama betulkan. Jangan tak kata tafsiran itu nak begitu, cumanya dia panggil apa, mudah-mudahan dengan kita sembahyang jenazah untuk saudara kita itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa dia panggil apa, ingin membantu dia, maka itu akan menjadi faktor Allah Ta'ala menerima doa kita. Sama juga tuan-tuan sekalian, baca tahlil, hadir untuk membantu saudara kita, kerana kita yakin dengan pandangan bahasanya tahlil, baca Quran itu semua sampai, maka kita buat dengan sungguh-sungguh. Bukan kerana kita buat itu semata-mata adat dalam masyarakat kita. Jadi tuan-tuan yang berkata Allah Ta'ala sekalian, kita sambung satu hadis lagi, kita berhenti insya-Allah. Hadis 42, qala Nabi SAW, man qatala waza'atan fi awali darbatin falahu kaza wa kaza hasanatan, wa man qatalaha fi darbatin thaniyah falahu kaza wa kaza hasanatan adna minal ula, wa man qatalaha fi darbatin thalithah
falahu kaza wa kaza hasanatan adna minas saniyah. Sesiapa membunuh seekor cicak pada pukulan pertama, untuknya sekian-sekian kebajikan. Sesiapa membunuhnya pada pukulan kedua, untuknya sekian-sekian kebajikan, lebih rendah dari kebajikan dengan pukulan pertama. Jika dia membunuhnya pada pukulan ketiga, untuknya sekian-sekian kebajikan, lebih rendah dari kebajikan dengan pukulan yang kedua. Hadis sahih Muslim. Dan sahih Muslim itu juga ada dalam Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi pun ada, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di hadis ini yang menggalakkan kita untuk bunuh cicak. Tapi bunuh dengan sebagaimana hadis lain Nabi sebut, iza qataltum fa ahsinu qitlah. Bila kamu perlu membunuh, maka elokkanlah bunuh itu. Mana bunuh dengan cara yang paling cepat mati. Paling cepat mati. Itu lagi baik, lagi kebajikan. Dan ada kawan anak daripada Yaman duduk di sini. Dia datang di rumah, dia tengok cicak penuh. Dia kata orang Melayu ni memang pemalas bunuh cicak. Saya di rumah saya, cicak tengok saya, dia tak berani keluar. Ada sebut gitu New Zealand. Rumah ada di Malaysia lah. Dia kata cicak tak berani rumah dia kata. Memang saya akan dipanggil plastik. Tapi orang kita ni memang segan. Segan sebab malah ke, segan sebab tak tahu hadis ni ke, ataupun segan dengan sebab kesian kat cicak. Tiga kemungkinan. Mungkin dia kesian kat cicak, tapi nak kata dia ternak cicak tak kot. Jadi tuan-tuan sekalian, sunat membunuh cicak. Ada hadis yang kuat dalam sahih Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.